Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam perkongsian video pendek bagi sekolah menengah. Cikgu kenalkan diri dahulu. Nama Cikgu Nordianah binti Maliki alias Abdullah dari SMK Kenering, Gerik Perak. InsyaAllah hari ini Cikgu akan berkongsi subjek fizik, bab yang terakhir kuantum fizik, dan kita akan fokus kepada 7.3.5 dan juga 7.3.6 iaitu penghasilan arus fotoelektrik di dalam litar sel foto dan juga aplikasi kesan foto. Okey, so sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, dengan lebih terperinci, so kita flashback semula. Okey, kita flashback pembelajaran kita tentang kesan fotoelektrik itu sendiri. Okey, siapa yang masih ingat? Okey, so kesan fotoelektrik berlaku apabila satu sinaran mengenai logam. Kan? Satu sinaran mengenai logam, and then elektron pada logam tersebut dapat melepaskan diri, dapat membebaskan diri dari logam tu. Okay, so kita tengok apa itu litar sel foto. Okey, secara ringkasnya litar sel foto ni kita ada sangat simple kita ada tiub kaca. Tiub kaca ni kita vacuum, and then di bahagian katot ni kita letak logam, dan logam ni kita akan lapisi ataupun saluti dia dengan logam peka cahaya. So supaya bila cahaya tu kita pancarkan, dia dapat detect dengan lebih cepat dan mudah lah. And then bentuk dia dalam bentuk semi silinder. Okey, supaya dia dapat macam kepung lah, macam gitu. Kepung cahaya tu, dia dapat gunakan sepenuhnya cahaya tu. Okey, and then selari dengan katot adalah anode. Okey, selari dengan katot adalah anode. And then katot akan disambungkan pada terminal negatif. Anode pula akan disambungkan pada terminal positif lah. Okey, so bagaimana arus fotoelektrik terhasil? Okey, sama macam kesan fotoelektrik yang kita telah belajar. So, kita akan pancarkan cahaya kepada tiub kaca. Kita pancarkan cahaya kepada tiub kaca, and then logam peka cahaya dalam tiub kaca tu dia akan detect, ada cahaya. So bila ada cahaya, dia akan serap semua tenaga foton dari cahaya tadi, dia akan serap semua tenaga foton tadi, dan elektron dalam logam tu pun mula bekerja. Dia guna tenaga foton tadi dalam dua keadaan lah. Pertama, dia akan guna tenaga foton tadi untuk bekerja melepaskan diri dia dari logam tersebut. Okey, ingat yang pertama dia guna tenaga foton tadi untuk dia bekerja melepaskan diri dia dari logam tersebut. Okey, yang tu yang pertama. Okey, bila dia dah berjaya melepaskan diri dari logam tu, so tenaga yang selebihnya akan ditukarkan kepada tenaga kinetik. Kenapa? Sebab fotoelektron tadi dia tak akan nak terawang-awang kat situ. Dia perlukan tenaga kinetik untuk membantu dia sampai ke anode. So bila fotoelektron ni sampai ke anode, maka litar itu lengkaplah, berfungsilah. Jadi terhasillah arus fotoelektrik. Okey, faham? Okey, so ingat semula logam, elektron pada logam tadi dia akan serap semua tenaga foton untuk dia guna. Okey, yang pertama dia guna untuk apa? Yang pertama dia guna untuk bebaskan diri dia dari logam. Selalunya elektron yang dapat bebas ni adalah elektron di permukaan logam. Yang dekat bahagian dalam dia tak dapat serap sepenuhnya tenaga, so dia tak dapat nak bebaskan dirilah. Jadi elektron di permukaan logam dapat bebaskan diri dia dari logam tersebut. Okey, yang kedua, tenaga tadi juga, okey, tenaga yang selebihnya akan ditukarkan kepada tenaga kinetik. Okey, supaya fotoelektron tadi dapat pergi bergerak ke anode. So bila dia dapat sampai ke anode, maka lengkaplah litar sel foto kita. Okey, boleh? Okey, now kita tengok perbandingan antara dua jenis logam. Okey, dua jenis logam bila kita salut daripada katot tu. Okey, kita ada cesium dan juga lithium. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, cesium.
Okey, apa perbezaan dia? Dari segi gambar rajah sama. Okey, perbezaan dia adalah nilai bagi fungsi kerja, frekuensi ambang dan juga panjang gelombang maksimum. Okey, apa itu fungsi kerja? Tadi kita dah tahu kan, elektron tadi bekerja. Bekerja bila? Bekerja semasa nak membebaskan diri dia dari logam tersebut. So, itu adalah fungsi kerja. Fungsi kerja adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh elektron untuk keluar dari logam, untuk bebas dari logam. So, itu adalah fungsi kerja. Okey, kalau cesium 2.14 elektron volt. Kalau lithium 2.50 elektron volt. So, siapa yang lagi mudah untuk bebaskan diri? Elektron bagi cesium lah. Elektron bagi cesium ni, bila dia dah serap tenaga foton tadi, dia hanya perlukan tenaga minimum 2.14 elektron volt sahaja untuk terbebas. Tapi kalau kita guna lithium, elektron tu dia perlukan 2.50 elektron volt, barulah dia terbebas keluar. Okey, boleh? Okey, bagus. So, yang kedua, frekuensi ambang. Okey, apa itu frekuensi ambang? Frekuensi ambang pun sama juga. Frekuensi minimum untuk elektron itu terbebas. Okey, yang ni frekuensi ambang ni untuk cahaya, sinaran yang dibekalkan tu. Okey, dia ada frekuensi cahaya yang apa orang kata, yang spesifik bagi membolehkan elektron tu terbebas. Kalau kita guna cesium, kita perlukan frekuensi ambang tu 5.16 darab 10 kuasa 14 Hz. So, yang ni kita akan tengok dalam gambar rajah sebentar lagi. Sebab kalau cakap macam ni tak nampak kan? Okey, cuma just ingat. Okey, kalau cesium ni 5.16, kalau lithium 6.03, lagi besar. Dia punya frekuensi ambang dia lagi besar. Okey, so yang ketiga, panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik. Okey, apa itu panjang gelombang maksimum? Okey, panjang gelombang kita tahu kan, ada panjang gelombang yang rapat-rapat, okey, yang jauh-jauh. So, panjang gelombang maksimum. Okey, panjang gelombang maksimum maksudnya gelombang tu dia besar. Dia besar tau panjang gelombang dia. Dia jauh jarak-jarak. Okey, so panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik bagi cesium, okey, 579 nanometer. Bagi lithium, 496 nanometer. Okey, nak tahu lebih lanjut? Okey, jom kita tengok page seterusnya. Okey, so yang ni baru nampak. Okey, yang ni adalah ciri bagaimana elektron tu terbebas apabila melibatkan panjang gelombang, frekuensi dan juga frekuensi ambang. Okey, now kita tengok kat sini. Okey, gambar rajah yang pertama. Okey, kalau sinar infrared, tengok dia punya panjang gelombang dia. Panjang gelombang dia jauh-jauh kan? So, bila panjang gelombang infrared ni jauh, okey, besar, so ada tak elektron yang terbebas? Tak ada. Okey, tak ada Dia dah melebihi panjang gelombang maksimum. Okey, kita tengok pula ultraviolet. Okey, ultraviolet, where's my cursor? Okey, ultraviolet tengok. Oh, ultraviolet dia punya panjang gelombang dia dah semakin berkurang. Dah agak rapat-rapat sikit. So, dah mula ada elektron yang terbebas. Okey, apabila kita guna pula X-ray, X-ray ni lagi rapat-rapat, dia punya panjang gelombang dia lagi pendek. So, lagi banyak elektron yang dapat bebas. Okey, lepas tu kita guna pula sinar gamma. Oh, sinar gamma dia punya panjang gelombang dia lagi lah rapat. So, electron always emitted. Jadi, selagi ada sinar gamma tu, elektron boleh je terbebas. Sebab dia punya panjang gelombang dia kurang daripada panjang gelombang maksimum. Kalau besar daripada panjang gelombang maksimum, so tak ada elektron yang terbebas. Okey, boleh? Yang tu melalui panjang gelombang. Okey, dari sini juga kita boleh tengok dia punya frekuensi. Okey, ingat frekuensi bilangan ayunan per saat. So, kalau yang ni frekuensi dia sangat sedikit. Tengok ada berapa je? Ada berapa je ayunan lengkap ni? Ada 2. Okey, so yang ni lagi banyak. Frekuensi dia lagi tinggi. Okey, yang ni lagi tinggi frekuensi dia. Yang ni lagi tinggi. So tengok, apabila frekuensi pada frekuensi yang infrared ni, elektron tak boleh terbebas. Okey, bila ultraviolet frekuensi dia bertambah, so elektron itu boleh terbebas.
Okey, so yang ni kita boleh tengok kepada gambar rajah ataupun graf kat bawah ni. Okey, ni dia pancarkan sinaran. And then tengok pada graf ni, okey, sepanjang dekat graf aksi X ni, okey, selagi dia punya frekuensi sinaran tu kurang daripada frekuensi ambang bagi setiap logam tersebut lah. Okey, so yang ni frekuensi ambang kat sini. Okey, so kalau sinaran tu frekuensi dia berada kat sini, takkan ada elektron yang terbebas. Tapi bila frekuensi sinaran tu sama dengan frekuensi ambang ataupun lebih besar daripada frekuensi ambang, ada elektron akan terbebas. Okey, boleh? So ingat kita ada apa tadi? Fungsi kerja, and then fungsi kerja adalah tenaga yang digunakan oleh elektron untuk terbebas, and then frekuensi ambang, frekuensi minimum untuk elektron itu terbebas, dan juga panjang gelombang maksimum untuk penghasilan arus fotoelektrik. Kalau panjang gelombang maksimum lebih je daripada panjang gelombang maksimum, maksudnya tak ada elektron yang terbebas. Okey. Boleh? Okey. Okey, so now kita sambung kepada subtopik seterusnya, aplikasi kesan foto. Okey, apa itu aplikasi kesan foto? Kesan fotoelektrik tadi kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okey, so kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah stesen angkasa antarabangsa ISS. Semua Malaysian kenal ISS ni dengan sangat tepat apabila Syekh Muzaffar naik ke atas sebagai salah seorang astronaut, kan? Okey, so bila dekat situ barulah semua masyarakat Malaysia ni celik mata. Dekat sana ada angkasa, ada stesen angkasa. Dalam stesen angkasa tu ada banyak-banyak semua benda. Semua benda ada dekat stesen angkasa. Start daripada tandas, dapur, tempat tidur, tempat bekerja, lab untuk buat kajian-kajian, komputer-komputer yang pelbagai jenis. Dan semua peranti tersebut memerlukan tenaga elektrik. So bagaimana ISS ke atas sana nak bekerja? Nak bekerja kalau tak ada tenaga elektrik. Kita nak buat macam mana? Takkan nak tarik kabel daripada bumi. So yang tu tak boleh lah. Jadi di sinilah kita nampak dengan jelas kegunaan kesan foto. Jadi kita letakkan, kita guna tenaga suria sebagai sumber tenaga elektrik kita. So, arus fotoelektrik lah ni. Daripada tenaga suria, kita pancarkan pada logam tukar kepada fotoelektrik. Okey, boleh Okey, so kita tengok ISS. Apa yang ada pada ISS? Okey, so rupanya dekat ISS ni, dia ada 16 sayap panel. Okey, 16 sayap panel. Okey, boleh kira lah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 16. So ada 16 sayap panel dan setiap satu panel ni ada 33,000 sel suria. Just imagine, satu panel ada 33,000 sel suria. Dan setiap panel ni dia mampu menjana 84 sehingga 120 kilowatt tenaga elektrik. Memang perlukan tenaga yang sangat banyak untuk memastikan semua aktiviti dalam ISS tu boleh dijalankan dengan sempurna, dengan baiklah. Okey, so kita guna panel suria, dapat serap daripada matahari. Itu adalah kesan foto yang pertama. So amazing. Kalau kamu boleh cari Google video-video yang berkaitan dengan ISS, tengok secara video, okey. So kita akan nampak dengan lebih jelas bagaimana benda ini berlaku. Itu kerja rumah, cari. Okey, next yang kedua, lampu jalan LED. Okey, yang ni pun telah dilaksanakan di negara-negara yang maju. Okey, pada siang hari tengok ni panel suria. Okey, panel suria kat sini. So pada siang hari kesan fotoelektrik itu berlaku pada bila cahaya matahari kena panel suria. So kesan fotoelektrik berlaku dan tenaga elektrik yang terhasil disimpan di dalam bateri. Okey, disimpan di dalam
bateri. And then bila waktu malam, lampu akan menyala. Okey, menggunakan sepenuhnya kuasa daripada bateri tadilah. Okey. Okay, then yang ketiga, pintu automatik. Perasan tak bila kita berjalan dekat pintu automatik kan? Kalau kita jauh sikit, dia tak terbuka lagi. Betul-betul kita berada dekat depan ataupun dalam medan dia, masa tu dia terbuka. Sebenarnya di situlah lintasan cahaya bagi pintu automatik ni. So pintu automatik ni dia menggunakan sinar inframerah, ala cahaya inframerah dan juga sel foto sebagai suis. Bila kita berjalan, kita dah berada di depan pintu tu kan. Pada kita berada pada depan pintu tu, sebenarnya kita sedang mengganggu lintasan cahaya yang kena pada sel foto dia. So bila kita ganggu lintasan cahaya tu, dia tak dapat berfungsi. Bila dia tak dapat berfungsi, so pintu tu akan sentiasa terbuka lah. Selagi kita tercegat kat situ, lintasan cahaya tu kita potong, terganggu, so pintu itu akan sentiasa terbuka. Itu sebab bila orang depan kita jalan, pintu terbuka. Kita jalan, terbuka lagi, terbuka lagi. Sebab sebenarnya pergerakan kita itu mengganggu lintasan cahaya lintasan cahaya yang kena kepada sel foto dia tu kat dalam tu. Okey, boleh. Okey, dan yang terakhir adalah pengesan imej pada kamera beresolusi tinggi. Contoh pada handset, kamera DSLR. Okey, so pengesan imej ni merupakan komponen utamalah dalam kamera tu. Okey, so komponen ni fungsi dia adalah dia menukarkan cahaya kepada tenaga elektrik. Ingat dia tukarkan. Cahaya tadi kan kita nak snap gambar kan. Kita letak dekat sebarang imej. Okey, so dia komponen tadi dia menukarkan cahaya tadi kepada tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik ni dia terjemahkan dalam imej digital. Okey. So untuk lebih lanjut yang lebih lanjut kamu boleh Google. Okey, cari bagaimana kamera beresolusi tinggi ni jana imej digital. Boleh, tak ada masalah. Okey, so beres. Okey, beres and then last kali kita akan tengok kepada latihan. Okey, cikgu ambil kita punya gambar rajah sel foto tadi juga supaya kamu nampak, kamu sentiasa ingat, sel foto sebenarnya nak lukis pejam mata pun boleh. Okey, ada terminal negatif kat sini, terminal positif kat sini. Okey, ada tiup kaca, dalam tiup kaca tu ada dekat negatif ni, dia sambung dekat kathod. Kathod tu berbentuk semi silinder. Lepas tu guna pula logam cahaya. Okey, settle untuk kathod. Okey, di bahagian anode sambung ada blok logam kat situ. Mesti selari dengan kathod supaya bila elektron tu terbebas, dia boleh terus direct pergi ke anode. So nampak kan? Senang kan nak lukis? Okey, so tengok latihan dia. Okey, soalan dia, rajah 1 menunjukkan satu bahan semikonduktor dalam pembinaan sel foto yang boleh diaktifkan dengan panjang gelombang cahaya yang maksimum 1110 nanometer. Okey, so apakah soalan dia? Berapakah frekuensi ambang dan fungsi kerja bahan semikonduktor tersebut? Okey, so apa point ataupun apa tips yang kita dah ada daripada soalan? Okey, kita tahu bahawa panjang gelombang maksimum. So kita tulislah panjang gelombang maksimum lambda naught adalah 1110 nanometer. Nano tukar kepada 10 kuasa negatif 9. Okey. And then kita dah tahu masa belajar kesan fotoelektrik sebelum ni. Okey, rumus bagi frekuensi ambang adalah laju cahaya bahagi dengan panjang gelombang maksimum. Okey, C dah tahu 3 darab 10 kuasa 8. Okey, and then gelombang maksimum 110 darab 10 kuasa negatif 9. And then bila bahagikan kita akan dapat frekuensi ambang 2.70 darab 10 14 Hz. Okey, ingat rumus. Okey, ingat rumus F0 sama dengan C per lambda naught. Okey. Yang tu baru frekuensi ambang. Yang kedua dia nak fungsi kerja. Okey, so ingat fungsi kerja adalah
tenaga minimum. Untuk elektron tu terbebas. Okey, so fungsi kerja sama dengan F0. Okey, cuma letak pemalar Planck lah. Okey, W sama dengan H, F0. So, pemalar Planck kita tahu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Darab dengan F0 yang kita dapat tadi. Okey, 2.70 darab 10 kuasa 14. And then kita akan dapat 1.79 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey, ingat So, F0 sama dengan C per lambda naught. Okey, W sama dengan H F0. Okey, yang tu untuk frekuensi ambang dan juga fungsi kerja. Okey, next. Okey, B. Mengapakah bahan semikonduktor tersebut kelihatan legap dalam keadaan suhu bilik? Dalam keadaan suhu bilik maksudnya kalau kita letak dalam bilik kita, dalam rumah kita. Adakah boleh sel foto itu berfungsi? Rasa-rasanya boleh tak? Tak boleh. Selalunya kalau kita nampak panel suria, orang akan letak di luar bangunan supaya cahaya matahari itu direct kena. Dia dapat kumpulkan cahaya itu dengan maksimum. Kalau dalam rumah, dalam bilik tak dapat. Okey, terhalang dengan dinding lah, pintu lah, tingkap lah, langsir semua. So, kenapa dalam keadaan suhu bilik, tenaga haba adalah tidak mencukupi untuk membebaskan elektron dalam sel foto itu. Okey, untuk mengaktifkan sel foto itulah. So, sel foto tidak akan aktif. Okey, itu sahaja daripada cikgu. So, harap kamu semua faham. Dan insyaAllah berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.